Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, berbahagia pengurusi serta jawatankuasa masjid, para asatizah, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur di atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga, nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat afiat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada hari ini, ke saat ini. Alhamdulillah, syukur sama-sama diberi kekuatan oleh Allah untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah, tunaikan salat berjamaah. Mudah-mudahan salat dan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita terus beriktikaf di masjid yang mulia ini sementara kita menanti waktu isyak, dengan kita mengisi malam pada ruang yang ada pada malam ini, untuk kita sambung setakat kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Terakhir kita membicarakan tentang ayat Al-Quran Karim yang menerangkan tentang keadaan mereka yang mati syahid. Suratul Al-Imran ayat 169 hingga 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Yang bermaksud, dan jangan sekali-kali engkau menyangka bahawa orang-orang yang terbunuh, yang terkorban, yang gugur syahid di jalan Allah itu mati, sedangkan mereka tidak mati, bahkan mereka tetap hidup secara istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan mereka, dengan beroleh rezeki, dan juga mereka bersukacita dengan kurniaan Allah, iaitu balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat daripada Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak akan menghilangkan pahala bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini menceritakan kepada kita tentang keutamaan jihad secara syumul, secara sempurna, di mana akan memperolehi pahala yang besar dan darjat yang tinggi, darjat yang sangat tinggi, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Jadi ini memandangkan jihad adalah suatu yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Dia merupakan kemuncak kepada agama. Minggu lepas, 2 minggu yang lalu, kita membicarakan tentang Ra'sul Amri Al-Islamu wa umuduhu as-salah wa zirwatu sinamihi al-jihad. Asas bagi suatu perkara adalah Islam.
tonggaknya adalah salat, manakala kemuncaknya adalah jihad. Dengan kalimah la ilaha illallah, maka seluruh kerja buat kita akan beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab nikmat Islam, dengan sebab nikmat iman, dan tunggaknya, tiangnya adalah solat, dan pengakhirannya, kemuncaknya adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan agama, mempertahankan negara yang dengan negara yang aman, yang tenteram, dapat ditegakkan agama di dalamnya. Jadi dalam pengertian apapun, sama ada dalam konteks perang atau dalam erti kata perjuangan, jihad tetap merupakan satu perkara yang terpenting dalam agama Islam. Tanpa adanya jihad dalam diri seseorang Muslim, maka seseorang tersebut sangat rendah nilai keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, setiap berlaku peperangan contohnya, maka bagindalah akan menjadi ketua pasukan dan menjadi panglimanya. Berkaitan dengan pemahaman jihad sebagai satu perjuangan dan satu pertembungan, peperangan suci, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyifatkan ianya sebagai satu benteng utama bagi melindungi masyarakat muslimin dan juga menjaga sesebuah negara. Ini kerana perlindungan ke atas masyarakat muslimin dan menjaga negara, menjaga kestabilan daulah dan negara Islam tidak memadai dengan hanya menerusi jihad dengan cara berdakwah. Dakwah pun salah satu jihad. Ataupun sekadar kita bertabligh, menyampaikan dakwah semata-mata. Jadi bagi mengekalkan kedua-duanya sangat memerlukan pada setiap individu Muslim untuk mempertahankan maruah, mempertahankan daulah negara daripada setiap serangan dan bencana bagi golongan-golongan pelampau ataupun musuh daripada kaum kufar ataupun kaum musyrik. Jadi kita lihat dalam masalah tauhid, tauhid merupakan sebagai pendorong utama bagi umat Islam dalam melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada seluruh perukunan Islam. Jadi itu merupakan tonggak ataupun pembakar semangat bagi umat Islam untuk berjuang, berjihad kerana yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala seperti ayat Al-Quran yang telah kita bacakan sebelum ini, yang menyatakan bahawa orang-orang yang mati syahid itu mereka tak mati, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka hidup dan terus menerus diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidahlah yang menjadi perangsang utama untuk manusia meneruskan perjuangan menegakkan agama. Mereka tak takut untuk mati, malahan mereka sukakan kepada kematian di medan peperangan. Jadi terlaksananya ajaran tauhid di atas permukaan bumi ini merupakan tujuan utama di dalam jihad dan dianya sangat penting. Jadi tujuan jihad itu sendiri adalah untuk membawa seluruh manusia supaya mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada agenda agama, ada agenda tauhid
iaitu untuk membawa seluruh penduduk dunia agar mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Yang bermaksud, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga menjadilah agama itu seluruhnya bebas bagi Allah semata-mata. Suratul Anfal ayat 39. Jadi pada hakikatnya yang membezakan antara penyokong dan pendokong agama Allah dan penyokong syaitan adalah terletak pada usaha manusia itu di dalam berjihad. Yang pertama, ingin agar kalimah Allah sentiasa tegak dan kukuh mengatasi sebarang syiar dan panji-panji kaum kafir dengan segala bentuk dan jenis dia. Adapun yang kedua pula, sentiasa berupaya agar segala jenis akidah, keyakinan, undang-undang, cara hidup dan budaya ciptaan manusia dapat diterapkan dan disebarluaskan di permukaan bumi. Jadi ini tujuan berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi nak memastikan agama dapat ditegakkan, agama dapat dilaksanakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada keamanan, tidak ada ketenteraman, maka tentunya agama tak dapat nak dapat direalisasikan. Dan seterusnya, tauhid itu tak akan dapat dizahirkan kerana ada ancaman daripada musuh-musuh agama, terutamanya golongan Yahudi, golongan Zionis yang selama-lamanya tidak akan selesa dengan agama. Jadi Kristian tahan lagi, ini yang Yahudi, yang beragama dengan agama Yahudi, yang pegang kitab Taurat. Yang dengan Injil tahan sikit lagi. Jadi yang Taurat ni dia daripada kalangan Yahudi, itu lain macam. Jadi membela tanah air, jiwa dan harta benda adalah satu kewajipan bagi setiap Muslim. Musuh-musuh Islam sentiasa inginkan untuk menceroboh wilayah ataupun negara-negara Islam. Dan seterusnya mereka nak, kalau boleh, kaum Muslim ini ikut cara mereka dan budaya mereka. Dan mereka memang bercita-cita untuk merampas dan mengeksploitasi kekayaan dan harta orang-orang Islam. Jadi ini cita-cita orang-orang Yahudi. Dalam Quran telah pun termaktub, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak akan reda, tak akan setuju buat selama-lamanya orang-orang Yahudi selagi mana kamu tidak mengikut telunjuk mereka ataupun agama mereka. Allah Subhanahu wa taala telah bagi satu garis panduan kepada orang Islam untuk mempertahankan jiwa, mempertahankan harta dan juga tanah air daripada sebarang ancaman ataupun serangan musuh, iaitu dengan cara mempertahankan negara. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maknanya, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu. Jadi bukan ajaran agama perang sembrono sebegitu. Bukan ajaran agama untuk melancarkan serangan begitu sahaja, tetapi ada sebab musabab. Sebabnya apabila negara diancam. Jadi
Orang Islam akan melaksanakan tindakan defensif, tindakan mempertahankan diri, bukan melancarkan peperangan ofensif, ya, peperangan terbuka sebegitu, tak. Tapi disebabkan oleh orang lain cari pasal, maka kewajipan orang Islam mempertahankan negara, negeri atas tujuan untuk menegakkan agama di atas negeri yang tersebut. Apatah lagi dalam konteks negara Palestin, yang tentunya ia merupakan negara umat Islam, bukan negara semata-mata negara umat Palestin, malahan tanah itu adalah tanah orang Islam. Jadi dunia perlu mengambil berat, mengambil cakna dengan permasalahan peperangan yang dihadapi oleh saudara kita di Palestin. Begitu juga tujuan jihad ini adalah untuk membela golongan-golongan yang lemah. Golongan-golongan yang lemah disebut sebagai golongan mustad'afin, yang terdiri daripada orang laki-laki, orang tua yang tak berdaya, perempuan, kanak-kanak. Jadi ini semua golongan yang tak memiliki sebarang upaya dan kuasa untuk mempertahankan diri mereka. Oleh itu, kaum muslimin yang ada kuasa dan upaya, mereka kena berjihad, berkewajipan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang disebutkan tadi, daripada kalangan orang-orang yang lemah, mustad'afin, daripada sebarang serangan dan gangguan musuh. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam firman-Nya, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira." Dan apakah yang menghalang kamu? Apakah yang menghalang kamu maka kamu tak mau berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dalam kalangan lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh." Dalam konteks ini dia beralih kepada Palestin. Jadi orang Palestin daripada kalangan mereka yang tidak berupaya, orang tua, wanita, kanak-kanak, berdoa agar mereka dikeluarkan daripada dizalimi, daripada negara yang dizalimi, meminta bantuan, bukan setakat bantuan mujahidin yang berada di sana, malahan bantuan seluruh umat Islam di sekitar yang satu agama, untuk mereka prihatin dan ambil berat tentang masalah mereka yang tertindas di negara yang sedang bergolak peperangan. Jadi ayat ini telah pun dirakamkan dalam Al-Quran. Jadi Islam dia tak paksa. Islam tak memaksakan akidah dan keyakinan. Walaupun salah satu tujuan jihad itu sendiri adalah untuk menegakkan tauhid, tapi dia tak paksa orang untuk menganut agama Islam. Tetapi jihad itu diperlukan adalah untuk memastikan Islam itu dapat dilaksanakan di sesebuah negara tanpa sebarang ancaman. Orang lain nak ikut ataupun tak terpulang, kalau mereka berkenan dan diberi petunjuk, diberi hidayah dengan dakwah, maka mereka dipersilakan untuk menganut agama Islam. Tapi jangan ganggu agama untuk dilaksanakan di dalam sesebuah negara. Jadi itulah tujuan perlunya kita menjaga keamanan dan keselamatan negara, iaitu untuk menjulang syiar agama. Kita syukur
pada hari ini negara kita dapat melaungkan azan yang merupakan syiar. Kita dapat melaksanakan salat berjamaah juga merupakan syiar agama. Dan tentunya bagi rakyat Palestin, mereka telah melaksanakan sunnah yang paling besar, iaitu sunnah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad. Jadi jihad ni penting agar manusia bebas mengamalkan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan akidah. Kerana itulah salah satu daripada adab ataupun etika dalam peperangan, di mana tak dibenarkan bakar ataupun merosakkan tempat-tempat ibadah. Ini antara adab dan juga etika dalam peperangan. Tetapi tak diendahkan oleh Zionis ataupun Yahudi. Mereka mengebom masjid, bahkan gereja pun kena. Gereja Kristian pun kena, sekolah pun kena, hospital pun kena, habis tempat-tempat awam kena berlaku. Jadi itu adalah adab ataupun etika yang perlu dijaga dalam peperangan, yang disebutkan dalam Al-Quran. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Dan kalaulah Allah tak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya akan runtuhlah peratapan serta gereja-gereja kaum Nasrani dan tempat-tempat semayang kaum Yahudi, dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya. Dan sesungguhnya Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya, yang ini agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Inilah apabila agama tak ditegakkan dalam sesebuah negara dan musuh menjadi melampau, maka mereka tidak menghiraukan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Tak menghiraukan nilai-nilai kemanusiaan, mereka buat ikut nafsu seperti yang kita saksikan. Jadi oleh kerana itulah maka jihad ini diperlukan untuk mengajar golongan-golongan yang melampau. Kalau tak, mereka terus melampau melakukan kebiadaban, perang dah tak ikut akhlak dan etikanya. Jadi kita dapat saksikan apa yang terzahir di mata kita sekarang ni. Begitu juga seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala amat memurkai ke atas umat Islam yang tak mau pergi ke jihad. Yang enggan pergi ke medan jihad. Larangan keengganan itu jugalah Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan umat ini dan menggantikannya dengan orang lain. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala wajibkan umat Islam yang ada kemampuan untuk berjihad supaya mereka terus berjihad menerusi apa saja yang mereka mampu. Jadi kalau mereka tak ambil peduli, maka Allah akan gantikan dengan orang lain untuk mengambil alih tampuk pemerintahan. Disebutkan dalam Al-Quran, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tak pergi beramai-ramai untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai masa untuk membantu menolong pergi berperang di jalan Allah, tapi kamu tak pergi berperang, dah ada tuntutan itu, dah ada kewajipan itu, sebab negara sedang diperangi, negara sedang dizalimi, negara sedang ditindas,
Tetapi umat Islam sekeliling tidak memperdulikan orang-orang yang ditindas, maka Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ini malapetaka bila mana umat Islam mengabaikan tuntutan jihad, di mana Allah akan bagi kemenangan kepada orang lain, dan orang lain itu akan mengambil alih tampuk pemerintahan, maka akan berlaku kezaliman yang lebih besar. Disebabkan umat Islam tadi tak ambil peduli, tidak ambil tindakan wajar membela tanah orang Islam yang sedang direbut, diperangi. Jadi jihad merupakan satu benda yang cukup penting dalam kehidupan beragama. Dia merupakan kemuncak kepada agama, iaitu berjuang, berjihad, mempertahankan negara dan agama. Pentingnya keamanan, pentingnya keselamatan untuk agama dilaksanakan di dalamnya. Orang yang berhati ikhlas di dalam berjihad dapat melahirkan rasa zuhud terhadap kepentingan dunia. Baginya tak ada maknanya dunia, dan hanya Allah Subhanahu wa taala dan syurganya yang menjadi tujuan dan juga matlamat. Jadi perkara ini telah pun Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Ini cerita dia orang-orang yang ikhlas dalam perjuangan. Mereka ni akan sentiasa ada sifat zuhud dalam diri. Jadi bila mana ada sifat zuhud dalam diri, maka dunia ni baginya hanya tempat medan ujian. Dalam hatinya hanya nampak syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah Allah SWT sebut, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka, akan beroleh dengan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Saya ulang balik, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, iaitu jiwa mereka. Allah beli jiwa dan Allah beli harta benda dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga Allah. Allah nak bagi syurga tu dengan cara Allah nakkan harta dan juga jiwa kita. Jadi yang Allah nak daripada kita ni besar lah. Dia nak harta, benda dia nak jiwa kita. Ditagankan untuk agama, diberikan untuk agama, sebab Allah nak bagi syurga. Disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah, maka di antara mereka ada yang membunuh dan ada yang terbunuh. Balasan surga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya selain Allah? Oleh itu bergembiralah
dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu. Dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Jadi bagi orang-orang yang beriman, dengan sesungguhnya maka mereka mempertaruhkan masa mereka, harta mereka dan akhirnya jiwa mereka untuk agama. Jadi inilah yang dikehendaki dalam beragama. Bukan setakat kita boleh solat, boleh puasa, boleh zakat, boleh haji, boleh melaksanakan kehidupan. Yang lebih besar adalah diuji dengan ujian seperti rakyat di Palestin. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat yang lain. Wahai orang-orang beriman, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang mana perniagaan itu akan menyelamatkan kamu daripada neraka Allah, iaitu beriman dengan Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya bi amwalikum, dengan harta benda kamu dan dengan nyawa kamu. Itulah yang baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Jadi bagi kita orang Islam, jadi kemuncak kepada semua pengorbanan adalah mengorbankan nyawa untuk agama. Jadi agak-agak kalau di pelawa untuk pergi Palestin, kita tanyalah diri kita sanggup ataupun tak. Manakala kita sanggup tu, keimanan kita memang telah berada di tahap yang tinggi sebab kita nampakkan syurga. Kalau kita rasa ragu-ragu, maka mungkin belum sempurna keimanan kita kerana kita masih lagi memikirkan tentang nikmat hidup di dunia, nikmat harta, nikmat senang lenang, nikmat selesa. Jadi dengan itu kita tak mampu nak mengorbankan harta dan mengorbankan nyawa untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi contoh, bagi negara-negara yang sedang dalam peperangan, ada mereka yang lari menjadi pelarian. Ada mereka yang terus duduk situ kekal mati-matian. Ini berbeza semua tingkatannya dan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza. Kalau kita diugut untuk memperkatakan keluar agama lah, kita boleh je buat pilihan. Maknanya kita mengungkapkan kalimah kufur tapi hati kita tetap beriman. Kalau kita tak buat begitu, kita akan ditembak. Tapi yang lebih utama adalah kita terus tetap dengan kalimah la ilaha illallah. Kita tak mengungkap kalimah kekufuran kerana takut mati. Kita menyatakan keislaman kita. Jadi itulah tingkatan iman yang tinggi. Walaupun dibolehkan untuk kita cakap kekufuran, tapi dengan syarat hati kita tetap beriman kepada Allah kerana diletakkan pistol dekat kepala sebagai contoh. Jadi tak sama. Tak sama di kalangan orang-orang beriman yang duduk saja, yang tidak ada sebarang cabaran dan dugaan, berbanding dengan mereka yang berjuang, berjihad, tak tidur malam untuk menegakkan agama. Jadi inilah tingkatan seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak sama. Ya. Jadi tentunya rakyat Palestin, mereka telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperolehi syahid. Untuk memperolehi syahid, sama ada menang ataupun syahid, antara dua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini bab yang lain dah. Ini ayat yang terakhir yang saya bacakan tadi adalah poin terakhir berkaitan tentang jihad
Ya. Saya ingat ada dua tiga kali kita bincangkan tentang ayat kelebihan dan ayat-ayat berkaitan tentang jihad. Jadi insya-Allah minggu yang akan datang kita akan sambung tajuk yang lain, dan tajuk jihad ni dah selesai. Dan mudah-mudahan kita dapat memahamilah tentang jihad dalam Islam, jihad yang sebenar-benarnya, yang banyak sangat ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang jihad ataupun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala atas tujuan untuk mempertahankan negara dan juga untuk meninggikan agama. Jadi untuk malam ni sekadar ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.